Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. نشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong permudahkan semua urusan-urusanku. Wahlul wa yassir li amri, tolong permudahkan semua urusan-urusanku. Tolong lapangkan dadaku dan tolong permudahkan semua urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, leraikan segala yang tersimpul dan yang terbelit pada lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan dapat difahami kata-kataku. Muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ibadah, orang sebut ibadah ni ada dua jenis ibadah. Maaf suara kurang sikit, batuk. Ibadah yang biasa kita buat dipanggil ibadah khusus. Tadi kita sembahyang subuh, belum pada ni kita baca Quran. Sebelum daripada tu mungkin ada orang bangun tahajud. Ada bangun tahajud, ada yang bangun terkejut, ikutlah macam-macam nama. Sebelum pada ni mungkin ada yang bagi sedekah, ada orang yang pergi haji, pergi umrah. Ini semua amalan-amalan ni nama dia ibadah yang khusus. Ibadah yang ada dalil, ada nas secara jelas dalam Al-Quran, dalam nas, dalam hadis, ibadah khusus. Selain daripada sembahyang, selain daripada amalan tadi dipanggil ibadah umum. Nak keluar mari surah tadi, tuan-tuan, start motor. Belum start motor tu mandi dulu, bangun. Ada yang mandi, ada nak mandi lepas ni. Nak bangun tu, bangun daripada tidur, tinggal tempat tidur yang sedap tu. Tak tidur hari hujung minggu, hari Sabtu pagi, waktu hujan lebat, angin sejuk. Tengah hujan ni orang bang subuh, nak bangun subuh tu susah payah bangun tu, itu dipanggil mujahadah. Tinggal benda yang nikmat, bangun dan laksanakan perintah Allah, tu mujahadah. Bangun subuh tadi, mandi, pakai baju molek comel, start motor, start kereta, mari sini, semua tu dikira ibadah. Dikira ibadah. Balik lagi, habis kuliah lagi, kalau ibu-ibu nak masak di rumah, goreng ikan. Menggoreng ikan itu ibadah. Masak nasi, ibadah. Nak pergi kerja, pakai baju pergi kerja, start motor, ibadah. Start motor pula 5 kali start baru hidup. Tu pun kena tolak dulu. Susahnya tolak motor, susahnya start tu ibadah. Pergi kerja petang balik, nak balik kerja tengah-tengah jalan, tiba-tiba hujan lebat, basah habis, basah kuyuk. Kebetulan pula masa hujan tak bawa baju hujan. Masa bawa baju hujan tak hujan. Masa tinggal baju hujan tu, masa itulah hujan. Basah kuyuk habis lah. Naik motor, susahnya nak balik kerja ni, basah. Dah
Dahlah hujan pula, angin ribut pula, menyebabkan tempat seberti tepi jalan. Tunggu dulu, angin reda sikit baru sambung. Dahlah tunggu tengah basah, hujan, tunggu pula. Susahnya. Susah itu ibadah. Balik daripada kerja naik motor, ibadah. Orang lain pukul 7 sampai rumah dah, boleh siap lagi surah sejik dah. Dia duduk tunggu tengah jalan lagi, hujan tadi dah sampai balik lagi, ibadah. Maknanya semua kehidupan kita seharian, orang beriman, orang yang Islam, semuanya dikira sebagai ibadah. Apa sahaja, termasuk dia tidur, ibadah. Luasnya maksud ibadah ni. Dan ibadah inilah yang menjadi tujuan utama penciptaan manusia di atas bumi. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa, sambung, illa liya'budun. Tidak dicipta manusia dengan jin. Khalaqtul jin, Allah sebut jin dulu. Khalaqtul jinna wal ins, sebut jin dulu baru sebut manusia. Sebab apa? Antara ulama tafsir sebut pasal jin ni ramai lagi daripada manusia. Banyak lagi. Seramai-ramai manusia ada kita nampak ni, hak tengok ramai ni, sekali beripung di tengah padang, ramai mari, ramai sungguh. Dak nampak padang, orang tak ke, ramai sungguh. Seramai-ramai manusia ni, ramai lagi jin. Banyak lagi jin. Maknanya makhluk yang tak boleh dilihat lebih ramai jumlah daripada makhluk yang boleh dilihat. Orang boleh tengok jin? Tak boleh. Tak nampak jin. Satu-satu jin yang nampak seorang je, jin Syamsuddin. Jin lain tak nampak. Tak boleh tengok. Dengan mata kasar tak boleh tengok. Jin boleh tengok kita. Ni dia nampak ni. Orang ada hak celik, ada hak tidur, ada sengut, nampak ke? Kita buat apa dia nampak? Kehidupan jin ni sama macam kehidupan manusia biasa. Kita beranak pinak, dia beranak pinak juga. Kita kahwin, dia kahwin. Kita ada kampung, ada qaryah, dia ada qaryah, ada kampung dia. Kita ada tok imam, dia pun ada tok imam. Cuma dia ni kita tak nampak. Sebab kalau kita manusia biasa nampak jin, nampak makhluk gaib, maka dia bukan nikmat, dia azab. Itu azab pada dia. Nak tidur tengah malam, tak tengah hari tengok-tengok ni, duk bergantung 3 ekor datang. Tak boleh tidur kita, pas cerah dia tidur. Bukan setakat tak boleh tidur, lari tembak. Semua lari. Masuk tandas tengok 40 ekor dalam tandas. Oh, tak masuk dah tandas. Maknanya kalau kita boleh tengok makhluk gaib ni, azab. Jadi kalau orang kata dia boleh nampak ni, ni 3 ekor, situ seekor, itu adalah perkara yang tidak normal untuk diri seorang manusia biasa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Allah sebut. Makhluk gaib ni dia nampak kamu dalam keadaan kamu tidak boleh melihat dia. Jadi bila kita tak boleh tengok jin, tak boleh tengok makhluk gaib ni, macam mana nak pegang? Boleh ambil bola mata, dah tengok pun tak boleh. Nak ambil bola botol lagu mana? Nak ambil bola telur, ambil telur golek. Beres ni, susah dah ni. Dalam telur ni ada 3 ekor. Tak boleh, tak betul. Ada orang mari ni, tolong tengok sikit pakcik ni. Apa ni pakcik ni? Tak boleh tidur 3 bulan dah. 3 bulan tak tidur. Allah, mari saya tengok, Dia pun pegang scan. Oh, pakcik ni ada 4 ekor ni. 4 ekor? 4 ekor mana? 4 ekor jin. Seekor mata kanan, seekor mata kiri. Hak tu tak boleh tidur. Oh, padang pun nampak pelik-pelik. Oh, sudah. Seekor lagi duduk pinggang, seekor lagi duduk lutut. Oh, padang sakit lutut pun. Sakit tu lutut. Jadi orang itu asalnya dia datang dengan satu penyakit, tak boleh tidur malam. Dia balik lepas tu 2 penyakit. Satu tak boleh tidur malam, satu rusing. Rusing ni di tubuh ni ada jin. Mana yang sakit bertambah sakit.
bukan bertambah sihat. Boleh tengok ke tidak? Tak boleh. Tak boleh tahu ada berapa ekor ke tak ekor. Ada ke tidak pun tak tahu. Yang tahunya ada gangguan sahaja. Dia diganggu. Jadi sebab tu orang Melayu hak mana-mana yang kita kadang-kadang ni mudah terpengaruh. Tengok ni berapa ni? 3 ekor. Lepas tu nak buat apa ni? Saya nak buang ni, buang. Saya tak boleh tidur ni, buang. Tolong buang. Boleh nak buang, tapi seekor 100. Oh, saya ni bawa 100 je ni. Sebab 4 ekor dah. 4 ekor 400. Bawa lah poket 100 je ni. Betul lah tak ada duit. Ada hak ni je. Tak apa, kita buang seekor dulu. 3 ekor lagi mari lepas ni. Pula. Boleh buang setengah, tinggal setengah? Tak boleh. Mana boleh gitu. Doktor beri ubat. Makcik dia apa ya? 3 riyal. Tak apa, kita beri ubat sebutir dulu. Esok mari ambil butir pula. Tak ada. Tak betul. Ini kaedah yang tidak menepati. Baik, pagi ni bukan nak cakap pasal jin. Tapi nak bagi tahunya, begitu punya kompleks Allah Ta'ala cipta makhluk gaib, begitu punya unik ciptaan jin, makhluk gaib yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar ini. Tapi semua itu, walaupun jumlahnya ramai, jumlahnya banyak, semua itu termasuk di bawah tanggungjawab mereka untuk beribadah kepada Allah. Jin, iblis pun asalnya kena beribadah pada Allah. Iblis itu salah satu daripada jenis jin. Bahkan disebut dalam kitab, iblis tu salah satu daripada golongan malaikat lagi. Malaikat ni banyak jenis, ribu, juta, bilion, tak tahu nak kira. Banyak sungguh, terlalu banyak. Malaikat lah jumlah paling ramai sekali ada di kalangan makhluk ciptaan Allah. Iblis salah satu daripada malaikat ada. Kerana iblis ni takabur, tak mahu sujud pada Adam, maka dia jadi jahat. Itu asal usul iblis. Iblis ni asal nama molek, tapi kerana jahat jadi jahat. Kita pun marah kat orang, marah sungguh. Mu ni perangai macam iblis, teruk dia iblis lagi. Maknanya jahat sungguh. Baik. Semua ini tadi tidak terlepas daripada tugas untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita sebut kita beribadah dalam semua bidang, semua perkara, tentulah ibadah ni kalau kita nak buat, kita akan buat hak paling molek, paling comel. Bukan akan buat, kena buat paling comel, paling molek. Sebab apa? Sebab ibadah ni untuk siapa? Amalan, ibadah ni jangan saya sebut tadi, khusus ibadah umum. Kita hari ni bila faham, bila sebut ibadah ni, hak dalam, hak mikir dalam kepala, hak kelitah ni adalah kenapa? Sembahyang, puasa, zakat, sedekah. Itu ni yang dimaksud dengan ibadah kita sekarang ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab memang orang faham gitu sejak dulu. TV pun sebut gitu, radio sebut gitu, khabar sebut gitu. Bila sebut ibadah, jadi hak tu je. Ni guna pak mak tak nampak dah pergi kedai ni, nak nampak lepak-lepak. Tu dah ni tu buat ibadah lah. Warna ni kata ambil cuti ni sebulan ni, nak pergi Mekah buat ibadah. Jadi dia faham ibadah tu sempit. Sebenarnya ibadah ni luas. Apabila gitu, maka kita kena persembahkan ibadah ni sebaik mungkin. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Beribadahlah kamu, beramallah kamu, kerana itu akan dipertontonkan oleh Allah. Allah akan tengok persembahan kita tu, dan malaikat Rasul akan tengok. Kita nak harap ibadah semayang kurang kita ni. Masa semayang ni Allahu Akbar, tubuh semayang, kepala berjalan merata. Lebih-lebih lagi Ramadan nak masuk, sebulan 2 ni. Tarawih 8 rakaat, tarawih 20. Ada hak 8 ada 20. Dia cari tempat 8 pasal apa? Cepat sudah. Kena pergi hak 8 tu baca surah Baqarah, lama juga habis. Tengok semayang ni kepala jalan. Tadi ayam kucing, esok ayam lain pula lah. Ayam kucing tak sedap. Ada orang tengah tarawih tu, jarum hilang 5 tahun dah. Jarum binti jarum. Jumpa masa semayang tarawih. Maknanya kita nak harapkan amalan semayang
Boleh bilang dengan jari semayang yang mana yang kita rasa khusyuk, yang kita rasa puas hati persembahan kita depan Allah. Boleh bilang sangat, maknanya sikitnya jumlah berbanding hak lain tu. Semayang tubuh je, roh kita jarang semayang. Nak harap amalan semayang payah. Nak harap amalan baca Quran, sehari baca Quran berapa muka surat? Masa semangat sehari 2 muka surat. Tu pun tahan 2 hari. Lepas tu dah dah. Kita ni peseng dia ada on off. Dah nak harap amalan lain, kurang juga. Yang adanya amalan ibadah umum tadi. Syaratnya ialah apa hak kita buat tu, macam mana yang dikira dia amalan itu sebagai ibadah, dikira apabila kita niat untuk dapat keredaan Allah ibadah. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara, termasuk dalam soal pemerintahan, soal pentadbiran, soal penetapan dasar dan polisi sesebuah pemerintahan negara ataupun negeri. Kalau orang tu dia jadi menteri pengangkutan yang faham maksud ibadah, kerja dia itu, tugas dia itu adalah ibadah kepada Allah. Benda yang dibuat ia nak dipersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menteri pengangkutan, contoh bukan Malaysia ni, contoh negara lain lah. Dia jaga pengangkutan. Antara yang dia jaga ialah kereta api. Pengangkutan ni hak darat pun dia jaga, hak atas langit pun dia jaga, hak atas air pun dia jaga, bawah air pun dia jaga, bawah tanah pun dia jaga. Dia jaga belaka. Asal namanya pengangkutan, bawah dia belaka. Kalau dia jaga kereta api, orang yang faham pengangkutan itu sebagai satu ibadah, dia akan asingkan gerabak kereta api lelaki dan perempuan. Macam kita sembahyang, Muslimat sana belakang sikit, muslimin depan. Tak akan berlaku muslimin-muslimat bercampur, sebab tu bukan ibadah tu. Kalau bercampur laki puan, tu tak ada nilai ibadah. Kalau bercampur laki puan sembahyang, selang-seli laki puan, tak muat surah pagi ni penuh. Pas keluar hari Jumaat penuh, tak ada orang tinggal Jumaat. Mari Jumaat belaka. Kalau sembahyang laki puan. Sebab apa? Boleh pilih pasangan masing-masing. Baik kan? Bela orang bang penuh dah. Ni orang bang kita baru nak start mari. Pak lain lah bukan sini. Jadi ibadah itu diterjemah dalam konteks pengangkutan tadi, dia asing. Contohnya asing lelaki perempuan. Kelantan dah buat pengasingan pembayaran kaunter di pasaraya. Lelaki belah ni, orang puan belah ni tulis kaunter lelaki. Lelaki, lam, la alif, ka'ya, lelaki. Tulis Jawi dah. Orang tak faham tengok kenapa tulis, dia tulis Arab pula, tak boleh baca dah. Ada terjemahan lain, lelaki. Lelaki masuk sini. Molek nak masuk tempat puan, cik, lelaki sini cik. Asing. Sebab apa? Ibadah. Membeli belah, muamalah ibadah. Asing lelaki perempuan. Ni kaunter perempuan, yang ni kaunter keluarga. Okey. Bawah menteri pengangkutan lagi apa dia? Contohnya kapal terbang. Kalau menteri yang faham ini ibadah, maka dia akan jadikan semua polisi perundangan dasar sesebuah pentadbiran di dalam bidang pengangkutan itu mesti menepati kehendak-kehendak ibadah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, waktu penerbangan. Ataupun sebelum daripada ini orang cakap pasal bila mas pesawat dia jatuh, ada yang jatuh, ada yang hilang, tak jumpa sampai hari ini. Air Asia pula jatuh, macam-macam ni bala musibah Allah bagi. Orang tengok ini bila jatuh sekali, orang tengok ini mismanage, ada kecuaian dalam pengurusan, teknologi yang mungkin gagal berfungsi, kecuaian pemandu dan sebagainya. Tapi bila berlaku kerap sangat, orang pun tengok ini bukan setakat ini
Ini tak ada kaitan dengan salah teknologi, tak ada kaitan dengan kecuaian manusia. Ini ada kaitan dengan orang dalam kapal terbang tu, hidangannya hidangan Arab. Pakaiannya pakaian yang tidak menutup aurat, non syariah compliance. Jadi bila buat benda haram dalam operasi itu, maka Allah jadikan bala sebegini untuk menegur. Orang mula tengok ke arah satu sudut lain, dan ini bagus. Maknanya orang sudah mula menilai kalau jadi sesuatu yang tidak molek, yang tak molek, yang tak betul, ini ada kaitan dengan salah maksud ibadah. Orang mula tengok. Contoh, kalau orang kalau saya daripada Pulau Pinang nak pergi travel ke Kuala Lumpur dengan kapal terbang. Sekarang ni kapal terbang ni tambah murah. Naik kapal terbang murah pada naik kereta lagi. Jimat masa, jimat duit dan sebagainya. Kita nak ambil waktu penerbangan yang pertama dalam hari itu biasanya sekitar pukul 6 pagi. 6 pagi. So bila kapal terbang boarding berlepasnya 6 pagi, maka kena boarding, kena masuk, dia take off 6 pagi, boarding tu kena masuk setengah jam sebelum paling lewat. Maknanya 5:30 pagi kena sampai di airport dah. Paling lewat tu, paling lewat. Lebih awal lagi bagus. 5:30 pagi biasanya tak masuk lagi subuh. Subuh kita ni biasanya 5.45 macam hari ni lebih kurang. 5.45 sampai pukul 6 suku 6.20 gitu. Itu lebih kurang waktu subuh kita. Siapa tu tak subuh lagi. Molek nak masuk subuh 5.45 dia buat pengumuman dah. Penumpang pesawat Firefly daripada Pulau Pinang ke Subang diminta untuk masuk ke kaunter A5. Sila bawa pasport kad dalam masing-masing dan sila pastikan anda membawa sama-sama dengan boarding pass masing-masing. Penumpang bersama dengan kanak-kanak yang mengandung diutamakan untuk sidi harapan dan seterusnya penumpang bagi kerusi nombor 10 hingga kerusi nombor 20. Sekian, terima kasih. Kita mari beratur. Masa tengah beratur tu orang bang dah. Allah Akbar, Allah bang subuh. Baru masuk subuh. Beratur. Dia pun tengok dekat masuk naik tangga duduk dalam kursi. Duduk atas kursi. Masa duduk atas kursi tu orang semayang dah. Surau sejik. Orang tengah semayang Allah Akbar kat takbir lah. Kita tak boleh semayang pasal atas terbang. Mulai orang tu habis baca Fatihah masuk rakaat kedua, mari pramugari litah depan. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke pesawat FY2013 ke Subang. Sila pastikan anda ada tempat duduk masing-masing, pasangkan tali kedai dan kembalikan tempat duduk ke kerusi asal yang telah disediakan. Ini adalah tali pinggang anda. Masukkan besi ke dalam ini. Ceritalah panjang cerita. Ada orang tengok ke tali pinggang tu. Ada orang tengok ke orang hok pegang tali pinggang tu. Ikut anda lah. Dia tengok orang pun habis dah semayang. Mulai pukul 6 tepat tu dia pun take off. Naik atas langit. Duduk di udara tu akhirnya mendarat di Kuala Lumpur, di Subang sekitar pukul 6.50 ataupun pukul 7. Di waktu ni sejam. Sejam tu darat. Dah mendarat tu, nak masuk parking pula tu, tunggu pula 10 minit. Tuan-tuan dan puan, kita telah pun tiba di lapangan terbang Subang. Habis cakap. Masuk parking. Tunggu nak keluar pula. Beratur pula nak keluar, turun tangga. Dah turun tangga masuk, nak ambil beg pula, bagasi kargo tadi. Akhir sekali selesai semua 7 suku 7.20. Subuh terlepas. Subuh ni pula dia tak boleh kawan dengan orang lain. Kalau zuhur boleh kawan asar, jamak. Takdim boleh, jamak takhir boleh. Jamak qasar. Maghrib dengan isyak. Subuh ni seorang ni tak boleh jamak dengan lain. Kalau ada orang buat subuh jamak dengan zuhur, berat lah. Itu bukan jamak takdim, jamak takhir dah, jamak qasir. Mana ke mana pun subuh ni kena buat. Dan waktu dia, tempoh dia pendek.
Tak macam waktu sembahyang lain, panjang waktu dia. Maka orang yang mengambil penerbangan yang pertama seawal jam 6 pagi itu, dia berhadapan dengan risiko untuk tidak salat subuh. Siapa? Penumpang, dia seorang. Tidak. Pilot, kalau dia Islam, dia beriman, dia kena sembahyang subuh. Tak boleh sembahyang sebab apa? Tugasnya kena bertugas begitu. Pembantu juruterbang, pramugara, semua tak boleh sembahyang kalau dia orang Islam. Sebab apa? Tugasnya perlu berada di situ sebelum subuh lagi. Dan dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal tempat tugas tu. Kalau dia tinggal, terjejas operasi lain. Siapa lagi terlibat? Bukan dia seorang. Nur hak jaga tayar bawah tu. Hak tukang cek minyak, hak tukang cek kipas enjin kapal terbang, hak tukang jaga trafik, hak tukang bawa beg, hak tukang bawa lori. Semua yang terlibat dengan satu buah kapal terbang tu dalam satu waktu ada beratus-ratus orang. Kalau semuanya Islam, maka semuanya berhadapan dengan risiko tidak salat. Kalaulah orang yang jaga pengangkutan itu orang yang faham maksud ibadah yang luas tadi, dia akan susun peraturan waktu jadual penerbangan mesti selari dengan waktu solat. Barulah ada keberkatan. Barulah betul Islam itu menjadi syariat dan menjadi dasar pemerintahan. Kalau pergi tanya orang yang bawa kapal terbang tu, tanya pramugari tu, dia pun tahu dia kena sembahyang, tapi dia kata, cik nak buat guna ustaz, saya ni kerja saya gini. Kalau saya pergi sembahyang, saya lewat masuk. Bila saya lewat masuk semua, saya kena surat tunjuk sebab bos panggil, apa lewat masuk ni. Bila saya jawab ada alasan semua, dia kata ginilah, awak nak sembahyang ke nak berhenti? Kalau nak sembahyang berhenti cari kerja lain lah. Kalau nak kerja tak payah sembahyang, ikut waktu pejabat, ikut waktu kerja. Maka dia kata, dah ustaz saya ni nak kerja mana lagi kalau berhenti, saya ni anak 10. Berapa tahun dah nikah? 10 tahun. 10 orang anak. Masya Allah. Setahun seorang. Nak buat mana? Benda Allah Tuhan beri. Ada orang nikah 20 tahun anak tak boleh seorang apa. Ambil anak akak dan sebagainya. Kalau saya berhenti kerja, siapa nak tanggung keluarga? Kos sara hidup semakin meningkat. Gaji sama. Kalau saya berhenti, teruk saya nak bayar hutang itu, hutang rumah, kad kredit, telefon, Astro boleh bayar. Orang minta derma beri seria. Astro sebulan 120, 150. Minta derma seria beri. Siapa tabung cari pitih yang paling kecil sekali ni. Tak ada pitih paling kecil. Susah hati nak beri derma. Aku sekali beri 5 riyal. Niat untuk 5 kali ceramah. Parok gitu. Jadi saya nak buat macam mana ustaz? Kalau saya berhenti, saya hilang kerja, saya hilang pendapatan. Kerana nak jaga sembahyang tadi, saya paksa berhenti kerja. Maka sistem yang ada ni sebenarnya telah menjadikan manusia ini makhluk kepada ekonomi, bukan makhluk kepada Allah. Dia terpaksa memenuhi kehendak ekonomi itu. Ekonomi yang menentukan dia sembahyang ataupun tidak. Keadaan ekonomi menentukan dia agama seseorang. Dan sistem inilah yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yang tidak mengambil kira soal ibadah, terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sistem inilah yang kita buat sekarang, yang kita sedang berhadapan sekarang ni. Orang yang jaga musukan ni nak bagi tahu contoh kementerian ni, contoh bidang yang bukan bidang agama. Sebab orang faham semua kalau ibadah ni menteri hak jaga agama lah, hak jaga masjid, hak jaga haji. Siapa menteri tu? Tu tak kenal. Bukan Malaysia tu, tempat lain silap. Tempat lain. Tak apalah, bila sebut ibadah ni orang faham ini JAKIM, ini Jabatan Agama. Nak sebutnya ibadah ni ada pada semua tempat. Kalau orang tu jaga sukan, dia menteri sukan sebagai contoh, yang faham soal ibadah,
maka dia akan buat peraturan pakaian atlet sukan mesti syariah compliance, tutup aurat. Waktu sukan ikut waktu semayang. Kenapa kita nak kena ikut waktu semayang? Sebab bagi orang Islam, dilihat orang itu berjaya ataupun gagal pada salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanda ciri orang berjaya, semayang dia. Akhirat esok jumpa Allah Ta'ala, tak tanya amalan lain, semayang dulu. Semayang tu macam dengan BN, SPM lah. Bahasa Melayu periksa SPM. Fair BN ni, fair habis lain. Tak kira. Tak laku CJ SPM. Kena ngulang, ambil BN semula. Periksa pula. Lesen sah semayang ni. Apa maknanya kalau orang tu hebat berjaya tapi tak reti semayang? Anak kita dapat 20A SPM. Bila keluar result SPM ni, beripung sama-sama mak ayah ni. Oh, nampak senyum molek ni, anak Pak Din berapa A? Oh, tak banyak mana, berapa? 19 je A. Oh, banyak tu. Oh, pandai berjaya anak. Dah mu tanya aku ni, mu anak mu berapa A? Anak saya ni boleh lah A. Berapa A? Nama dia Abdullah. Ada 2 A nama tu. Hak tu ialah A. Kalau lain ada A setabuk tu. Kalau dalam CJ tu nak cari A tak ada. Kat nama dia je ada A. Hak lain tak ada A. Buat kata. Oh, tak apalah. Itulah saya marah sungguh anak saya ni. Saya hantar ngaji, hantar tuition, habis duit banyak ribu dah. Tak boleh A juga gerang sungguh. Balik rumah marah kan anak ngepek, bong ngepek, 3 lori ngepek. Lebeng anak. Bila orang tanya macam mana anak kamu? Anak saya ni begitulah, tak berapa nak boleh sangat, tak apa berjaya. Kita ukur kejayaan anak kita kepada keputusan peperiksaan sahaja. Kalau kita hanya ukur anak ni berjaya ataupun gagal hanya kepada taraf akademik, kita telah mengambil kepala otak barat masuk dalam kepala kita sebenarnya. Apa maknanya kalau dapat 20A, semayang tak reti, Quran tak boleh baca? Apa nilai 20A tu? Anak mengaji tinggi, hebat, kerja, ramai, berjaya habis. Anak sulung mana? Anak sulung hakim. Mana? Putrajaya. Nombor 2, kontraktor. Nombor 3, magistrat. Nombor 4, lawyer. Hebat lah ke? Tapi seorang habuk tak semayang. Sebab tu orang nak terima menantu, nombor 1 tengok semayang dia. Kalau dia semayang, okey, beres. Sebab apa? Kalau dia boleh jaga hak dia dengan Allah, maka dia boleh jaga anak kita dengan baik, insya-Allah. Tapi kalau hubungan dia dengan Tuhan, hak dengan Allah pun dia tak tertunai, tidak terlaksana, macam mana nak jaga anak kita? Macam mana nak jaga kita esok? Kita ada 5 orang anak, tuan-tuan. 4 orang ni kerja besar. Pasal apa? 4 orang ni ngaji pandai, cerdik belaka. Hak ngelah nombor 5 tu ngaji tak berapa pandai. Hak tak ada, hak A dekat nama tadi tu lah. Tapi akhirnya bila besar esok, bila kita dah meningkat umur, usia, siapa hak jaga kita? Siapa hak duduk dekat dengan kita? Anak tadi, hak A dekat nama tu, hak tak ada A tu. Dah dia ngaji tak berapa pandai, dia kerja kita lah, kerja kapur, tanam nanah, buat sayur, buat kebun gitu, peraya, itik, lembu. Tapi dia ni lah hak jaga kita sakit demam. Pasal apa? Dia duduk dekat kita. Orang lain, Sabah, Sarawak, Johor, Perak, jauh. Sakit-sakit demam nak panggil balik, lambat. Kalau mati, tanah dulu baru sampai. Maknanya Allah dia bagi ni malik comel. Jadi ukuran kejayaan dalam Islam tidak boleh hanya diukur kepada nilai material sahaja, benda yang boleh dilihat. Islam juga mengukur benda yang tak boleh dilihat. Macam tadilah kita mula kuliah tadi. Kalau orang biasa diukur boleh tengok, kenapa? Manusia lah. Tapi Islam diukur hak boleh dilihat dengan tak boleh dilihat. Jin tadi ada ukuran dia, ada nilaian dia, ada perkiraan dia. Dosa pahala boleh tengok? Tak boleh tengok. Tapi dalam Islam ada dosa pahala. Buat ni dosa ke pahala? Diukur. Ini maksud ibadah yang disebut sebagai liya'budun tadi. Memperhambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Orang kata sistem kita sekarang ni orang duk kecoh sebut pasal GST. Ada orang kata GST ni benda, GST ni gasak sapat tungging. Adalah macam-macam maksud lah nama GST ni orang beri. Betul tidak tak tahu, pandai dia lah. Jadi macam-macam khilaf ulama maksud GST ni. Goods and Services Tax, cukai barang dan perkhidmatan. Tujuannya apa? Dilaksanakan GST untuk menampung jumlah hutang negara dan perbelanjaan negara yang meningkat. So, kita tidak ada lagi sumber kewangan yang kita nak ambil untuk bayar. So, kita terpaksa buat satu kaedah sistem cukai yang baru yang diberi nama GST. Dalam masa yang sama, income tax tidak dihapuskan. Income tax tetap ada. Cukai pendapatan 1 bat, cukai GST 1 bat. 2 sekarang ni berjalan serentak. Zakat 1 bat lagi, 3 kalau orang Islam. Biasanya kita kalau sistem Islam, kalau dia bayar zakat dah, tak kena bayar cukai dah. Sepatutnya. Baik. Apa tujuan pelaksanaan itu? Tujuannya untuk menjana pendapatan dan untuk membiayai ataupun menampung jumlah perbelanjaan dan hutang negara yang semakin meningkat. Ada tujuan lain? Untuk pembangunan. Ada lagi? Untuk kemajuan. Ada lagi? Itu sahaja. Sistem ekonomi barat yang kita ambil dan laksanakan sekarang ini, matlamatnya semata-mata untuk nilai kebendaan yang hanya boleh dilihat dengan mata. Bayar hutang, duit kena kira. Buat binaan bangunan, bangunan nampak. Dan dia tidak ada hubung kait dengan sistem keimanan, sistem keredaan Allah, sistem pembangunan insan. Dia tak kira. Sebab tu dulu, kalau tuan-tuan ni sebagian besar ni orang lama-lama ni, dulu kita nak makan nasi, sayur ni ambil tepi rumah je. Sayur ni ambil tepi rumah. Nak lada, ambil pokok. Nak makan benda ulang mana, sawi, ambil pokok. Timun, ambil pokok. Keliling rumah je. Ikan hak kita takak sendiri. Kalau bukan kita pun jiran sebelah kita takak. Dulu negara Malaysia ni negara pertanian. Pertanian. Makanan kita usahakan sendiri, sumber sendiri. Kita tak bergantung kepada orang lain. Sekarang makanan semua import. Beras import. Mana? Siap. Tepung import. Gula ada import, ada hak sendiri. Tapi majoriti banyak bahan mentah kita ni semua ambil dengan luar. Sebab apa? Malaysia sudah tidak lagi jadi negara pertanian, dia jadi negara industri. Kelang banyak. Buat kelang. Jadi tak ada orang ni keliling pokok kiri kanan rumah, tak ada habis dah. Tanah bedang semua habis jadi tanah pertanian, semua jadi tanah pembangunan, jadi tanah untuk kelang, tanah perindustrian. Maka dalam proses-proses perubahan tu, manusia ni, orang ni bila kelang banyak, dia tak pastilah dulu ni ada kelang banyak ke tidak. Tapi kalau kami di Pulau Pinang tu memang kelang saja. Shah Alam kelang banyak. Tempat tertentu kelang banyak. Kelang, kalau kelang ni kelang lah ke penuh kelang. Orang kerja kelang. Kerja mana ni habis ngaji ni? Kerja kelang lah. Mak ayah lah kata, mu nak ke sama universiti nak ambil duit mana? Ada duit, mu kerja kelang lah. Boleh duit dah ni. Mak ayah sakit ni. Oh, kerja kelang. Budak cerdik tapi kalau duit tak ada, tak boleh ngaji. Kerja kelang. Bila bekerja di kelang, kalau dia kerja kelang komputer, tugas dia nak masukkan chip dalam papan tu, ada box tu, chip. Kalau dia kerja 20 tahun nak buat kerja tu masuk chip. Sambil pejam mata boleh. Sehari kerja berapa jam? 12 jam. 7 pagi, 7 petang. 12 jam kalau dah masuk chip, tangan ni masuk.
Sistem ekonomi yang ada sekarang menjadikan manusia itu hanya sebagai mesin untuk mengeluarkan produk. Orang ni, manusia ni jadi kakak, jadi alat. Sebab tu bila orang kerja kelang, ada orang mengadu, "Ustaz, saya ni kerja kelang, lepas tu saya nak sembahyang Jumaat payah." Apa? Kalau sembahyang Jumaat ni dia panjang, sekan masa rehat lama. Saya pernah pergi sembahyang Jumaat sekali, bos panggil marah. "Awak, saya beri dua pilihan. Nak sembahyang boleh, tapi kena berhenti kerja, cari kerja lain. Kalau nak kerja, saya tak benarkan pergi sembahyang." "Tak boleh cik, saya ni kena sembahyang pasal saya orang Islam." "Kan cik pun orang Islam juga." "Awak tak payah ajar saya tahulah." Awak tahu tak, bila awak pergi sembahyang, tempat awak tu rugi dalam 2 jam tu, kita rugi 2,000 unit produk. 2,000 unit produk ni awak tahu berapa juta? 1 juta kita rugi. Itu kalau awak seorang. Kalau 30 orang pergi sembahyang, kita akan rugi lebih kurang 30 juta. Kalau kita rugi 30 juta, tutup bankrupt mereka gini. Maknanya apa? Dia ukur berjaya ataupun tidak kepada jumlah barang hak keluar, berapa untung hak boleh. Dia tak ukur kepada Allah redha ataupun tidak. Ini sistem yang ada sekarang. Betul tak ni? Berlaku tak ni? Berlaku. Maknanya apa? Ekonomi yang menentukan agama seseorang. Ekonomi menjadikan manusia makhluk alat kepada ekonomi, bukan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai ibadah, putus hubungan dengan ibadah tadi. Inilah kesan dan bahananya sistem ekonomi politik daripada barat yang kita ambil dan kita buat di Malaysia sekarang. Ini fakta. Bila harga barang naik, GST dan sebagainya, orang berniaga sakit, pengguna pun sakit. Dulu cukai sejenis cukai, sekarang cukai GST ni ada input tax, output tax. Beli barang dengan supplier kena cukai, jual barang kat orang pun kena cukai juga. Lagi banyak beli, banyak cukainya. Lagi banyak kamu berbelanja, lagi banyak kamu kena bayar GST. Orang pun susah. Bila duit modal bertambah, perbelanjaan kosnya meningkat, maka orang terpaksa bekerja lebih untuk cari pendapatan, nak cover kos. Untung tak ada dah. Orang dapat gaji 5,000, 5,000 habis. Hak dapat 10,000, 10,000 habis. Sekarang ni orang tak ada saving. Orang tak boleh menyimpan, tak boleh menabung. Sebab apa? Kerana kesempitan ekonomi yang ada sekarang. Maka akhirnya menjadikan manusia ni hari-hari dalam kepala dia mikir nak kerja apa, nak cari duit macam mana, nak bayar gaji macam mana, nak bayar hutang macam mana, nak bayar anak sekolahnya. Dia fikir hari-hari kerja. Dia sibuk dengan urusan seharian, urusan ekonomi. Dia sudah tinggal masjid, tak ada masa dengan sembahyang berjemaah, tak ada masa nak cari majlis-majlis ilmu, tak ada masa nak fikir masalah ummah, masalah Islam. Tak ada masa habis. Dia sibuk dengan diri dia. Hak aku pun tak beres lagi nak fikir hak lain mana. Maka sistem ekonomi yang ada sekarang melahirkan manusia yang bersifat individualistik. Tidak fikir kepada kepentingan Islam, tidak sensitif kepada masalah ummah, masalah masyarakat. Jiran sebelah pun tak peduli, tak cara, tak kenal. Maka ke mana hala tuju sebenarnya? Masyarakat kita yang ada sekarang ni, sistem dasar negara ada sekarang ni, nak tuju ke mana sebenarnya? Nak bina manusia insan, tak terbina. Kita ialah hak ada. Tu pun mari surat lepas pecing. Pak lain lah, bukan sini. Pasal apa? Pecing lah, habis kerja. Masa kerja tak ada mari surat. Sebab apa tak ada mari surat? Sebab kerja kita tu menyebabkan kita tak boleh terlibat dengan kerja-kerja surau jemaah,
kerja masyarakat ni, kita tentu pun 24 jam. Ada sahabat saya di sini juga ni, di Dungu ni. Tapi dia orang Penang. Dia baru diberhentikan kerja sebab dia ni salah satu syarikat kena kerja atas pelantar minyak, oil and gas, ONG. Jadi masalah dia ni, dia mengadu ke bos dia tak boleh sembahyang Jumaat. Macam tadilah, tak boleh sembahyang Jumaat. Pada atas pelantar minyak tu beribu-ribu orang ada boleh sembahyang Jumaat, boleh sangat sembahyang Jumaat, tapi tak sembahyang. Sebab apa? Yang penting yang difikirkan production, jumlah produk yang ada. Kalau sembahyang rugi, terhenti operasi. Akhirnya dia mengadu banyak. Akhir kali bos dia beri pilihan, memang dia kena buang kerja, berhenti. Sekarang balik ke Penang. Tapi bukan Petronas lah, syarikat lain. Ini realiti yang berlaku. Kalau ini yang ada, ke mana hala tuju? Nak dibawa rakyat ni pergi ke mana? Ilmu sudah tidak diambil kira. Yang penting ialah duit. Berapa banyak boleh dapat hasil, untung sebagainya. Sedangkan sistem ekonomi ni tak payah ambil orang lain. Islam dah ada hak comel dah. Kita ni ada juga Islam. Tapi hakikatnya Islam hak kita buat ni, contohlah sistem ekonomi, sistem perbankan sebagai contoh. Ahli-ahli akademik dia tengok sistem hak dia sekarang ini sistem yang dipanggil syariah compliance, bukan syariah base. Faham tak cakap putih tak? Orang yang nampak faham lah ke ni? Mana sistem hak dia sekarang ni sistem yang kita buat contoh ginilah, pokok akar duk bumi, duk tanah tu, akar tunjang. Pokok ni ada ranting dahan. Sistem hak dia sekarang ni, dia ambil ranting, dia tukar buh nama Islam. Ambil dahan ni kerak, buh ranting hak Islam, nama dahan, comel Islam lah ke. Tapi akar tu bukan Islam. Akar tu mari orang putih barat tu, konvensional. Maka buatlah comel guana pokok luar nampak Islam, akar dia tidak Islam. Akhirnya buah dia, hasil dia ke mana pun tak Islam. Faham itu? Tapaknya, tasawurnya, asasnya tidak Islam. Nak ubah Islam ni, kamu tak boleh ubah pada ranting, pada dahan. Islam kena ada pada akarnya, pada dasarnya, pada tapaknya. Barulah boleh keluar buah, ranting, pokok, dahan yang Islam 100%. Tuan-tuan pergi tengok bank Islam. Ada orang Cina pergi bank Islam, buka akaun kat bank Islam, dekat bank muamalat. Orang Cina ni pula bukan orang lekeh-lekeh, orang tokeh besar-besar, duit banyak, niaga juta-juta, bilion-bilion, bukan Malaysia, luar negara. Tapi simpan duit mana? Bank Islam, bank muamalat. Saya tanya dia ni, maaf sikit mau tanya sama you tokeh, apa you simpan duit sini ni? Dia kata simpan bank Islam lah, untung. Dia bagi tahu dah nilai untung sekian-sekian. Dia takkan ambil dah untung lain, takkan kurang, lebih lagi ada. Sebab apa? Sebab masa I sign itu kontrak dia bagi tahu sama I, ini you punya untung, ini sekian-sekian-sekian. Dia panggil itu nama apa itu kontrak? Mudah dia pun ada sebut. Oh, mudarabah. Mudarabah. Cina boleh sebut. Mudarabah. Kita tinggal sistem ini. Orang Melayu Islam tak faham. Ada insurans, ada takaful, tinggal takaful, ambil insurans. Ni semua sistem ekonomi daripada barat. Kita ni sebut nak jual Islam, tapi guna barang kakak ada Islam. Dah apa makna? You nak tanya ramai-ramai tuan-tuan ada kereta lah ke tak? Kereta beli cash ke bayar loan? Buat loan bank. Majoriti buat loan bank lah. Loan bank tu Islamik ke tidak? Okey, Islamik. Okey. Dah masa nak sign loan bank tu, ada akad tak? Akad. Salah orang tu ada akad tak dengan pegawai bank tu? Dia bagi tahu tak sekian panjang dia bagi tahu.
Ni akad apa pula? Akad mudharabah ke? Akad musyarakah ke? Akad baik di saman ajil ke? Akad baik salam ke? Ada banyak jenis akad dalam Islam ni. Hak kita faham akad nikah sah ya. Alah, tak ada akad-akad dia. Dah hidup dia akad-akad bank tu. Bini marah rumah tak boleh balik rumah kena akad di bank. Bukan akad nikah pak cik. Akad muamalah tu. Oh, ada juga akad lain. Oh, baru tahu. Parok gitu. Kalau dia Islamik, maka apa akadnya? Tak tahu. Kena tahu sebab apa? Sebab itu juga adalah ibadah. Bila ibadah ni kena tahu apa yang kita buat. Semayang ni ibadah khusus ni, kena tahulah takbir ni akad lagu mana takbir, masa takbir nak baca apa, nak niat kat mana. Bacaan dalam solat ketika beribadah tu, apa maksud bacaan surah Fatihah tu, apa maknanya, apa tafsirnya. Sami Allahu liman hamidah, apa maksud dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa maksud dia. Semua itu apa maksudnya. Barulah kita boleh faham ibadah, baru dapat kepuasan ketika beribadah, dan baru dapat pahala dan keberkatan. Dah samalah macam ibadah-ibadah lain. Kena faham, kena tahu. Ni kita tak tahu benda orang nak Islam, tapi pakai insurans konvensional. Sistem perbankan hak barat. Kita boleh pilih. Wajib orang Islam guna sistem perbankan Islam, sistem keuangan Islam. Jangan ambil hak konvensional, hak barat ni. Dulu masa tak ada, tak apalah. Sekarang dah ada dah. Dah ada wajib pakai. Jadi rumusan daripada pertemuan kita pagi ni, kita faham tugas kita adalah menjadi hamba kepada Allah. Cara nak jadi hamba kepada Allah ada sistem, kaedah, namanya ibadah. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus yang dah terangkan tadi, banyaknya ialah ibadah umum.